أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini dapat kita lagi sekali Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk duduk dalam suasana ketaatan, yakni dalam kita meletakkan amalan yang utama dan tinggi di sisi agama Islam itu adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Adapun dengan kita berusaha untuk mengisi masa kita dengan menuntut ilmu, sudah pasti dia akan memberikan kesan yang besar di dalam kehidupan kita, terutamanya ilmu yang membawa kepada kefahaman agama. Kehidupan ini jemaah sekalian tidak akan mampu terbina dengan baik, tidak akan mampu kita merasai kenikmatan yang ada di dalam kehidupan ini, melainkan hanya senya dengan kefahaman agama yang benar, yakni dengan panduan agama Islam. Ramai orang ini cuba mencari berbagai-bagai cara, berbagai-bagai rupa, rentak, kaedah untuk dia membina kehidupan ini, seakan dia mampu membina kejayaan di dunia. Walhal untuk kita berjaya di dunia ini jemaah sekalian, pertama kita kena pasti konsep ataupun kias ataupun kita boleh ambil tamsilan yang serupa, sekadar ataupun kita selarikan kias ni. Maksudnya kita lihat sebelum kita buat sesuatu perkara di tempat itu, yakni katalah bangunan, binaan. Kita nak membina bangunan yang setinggi langit, pencakar langit, silakan. Tetapi dia ada, dipanggil rules and regulation. Dia ada perlu kepada kelulusan, dipanggil PBT, pihak berkuasa tempatan. Dia kena ada dapat kebenaran merancang, kebenaran dalam mereka bentuk bangunan itu. Banyak kebenaran yang perlu dilibatkan dalam membina sebuah bangunan, melibatkan dengan kebenaran pihak keselamatan bombonya, kemudian dengan pihak JPS-nya kalau melibatkan air, sungai semua, reserve-nya perlu dijaga. Dipanggil offset ataupun building, dipanggil setback. Sesuatu bangunan itu dia tak boleh main rapat nak buat ke tanah, habis semua tanah nak guna. Dia tak boleh buat sesuka hati walaupun duit tu dia punya. Ni duit saya nak buat apa kod saya lah. Memang duit awak, tapi tempat ni bukan tempat awak. Ni tanah ni saya beli. Ya, tanah awak beli, tapi memberi kebenaran untuk meminanya dengan pihak berkuasa. Dia tak boleh kita bina sesuka hati kita. Itu kias kepada binaan jemaah sekalian, yang mana mungkin kita duduk, mungkin boleh kira berapa minit, berapa jam, mungkin tak lama pun. Kadang-kadang setengah tu kita boleh tengok, kadang-kadang orang buat review balik kan. Rumah besar tapi duduknya sekejap je. Rumah beria-ria sekarang, semangat. Kalau boleh nak buat 10 tingkat, 10 anak, 10 bilik, 12 bilik kan. Dan sekali dia seorang berdua je pun. Itu pun tak duduk dalam bilik, kat luar tu juga. Kat bucu tu duduk. Lalu sekali berabuk, jenuh nak menyapunya, nak mengendalikannya susah. Jadi
dalam rumah yang kita tak bina, tak duduk dalam sepenuh masa pun, kita perlukan kepada kebenaran, authority. Baik, cuba kita renungkan kehidupan yang kita ada setiap masa ni. Adakah kita telah selarikan kehidupan kita mengikut authority yang berkuasa atas diri kita? Ini soalannya. Yang tadi tu binaan ni kita boleh kata okeylah, kita letak 99%, 1% pihak berkuasa lah. Sebab duit kita semua ni. Duit kita semua ni. Pun tak boleh nak buat apa-apa. Silat bulan kalau tanah itu bukan freehold kan. Habis Kalau bukan freehold 99 tahun tu, tiba-tiba kerajaan ataupun pihak berkuasa nak ambil balik, dia bayar pembasahan lah. Banyak dah kalau kadang-kadang kita tengok tempat-tempat nak buat ERL-nya, monorailnya. Dia bayar gitulah. Suka tak suka kita kena terima. Paksa rela dia panggil. Kalau yang freehold pun belum tentu lagi. Kalau tak boleh bayar, sita. Adalah benda-benda kegagalan kita, cukai tanah yang kita gagal. Saat lagi dia datang, dia caveat lah. Banyak benda yang melibatkan autoriti yang kita sangka kita bebas hidup. Tak, hidup kita kat Malaysia ni terutamanya ada undang-undang. Saya bila sebut undang-undang ni cerita bab bila ni pihak berkuasa polis kan. Kadang kita ada timbul isu-isu yang datang tak puas hati. Saya tanya, sejauh mana kita boleh nak balas orang? Contoh, saya tanya, kita datang orang tu pukul dia ke, tak geram sangat. Saya tanya pendapat dia kan. Boleh kata apa, Ustaz, ni bukan zaman mak kilau, Ustaz. Ni bukan zaman mak kilau, ni zaman siapa pukul lebih dia kena geram. Habis tu, serah pada pihak berkuasa. Habis cerita. Habis kalau orang serang kita, berusaha untuk lari. Macam itu. Berusaha untuk lari. Ya, kalau dia serang kita, kita balas dia separuh mati orang tu. Walaupun pada awal dia serang kita, tapi cas kita lebih besar kerana kita membalas lebih teruk daripada dia buat. Jadi, lain sekali kita fikir menang. Tak boleh buat apa? Tak boleh. Saya teranaya, saya nak balas dendam ke apa? Tak boleh. Tak boleh buat sesuka hati. Ada undang-undang. Undang-undang tu boleh dinegosiate, tapi tetap ada undang-undang. Budi bicara tu pulanglah pada pihak mahkamah nanti nak budi bicara macam mana. Tak boleh. Inverted comma mengatakan ini dunia bukan kita punya. Itu sini. Ini negara bukan kita punya semata-mata. Dia ada pemerintah. Ni negara aku boleh buat suka apa kita nak buat. Tak boleh. Kita marah dengan isu-isu yang terbaru. Yalah, mereka datang migrate dengan tak ada autoritinya kan. Niaga tanpa lesen niaga kan. Bermaharajalela. Kita rakyat Malaysia sendiri pun kena minta lesen. Dia datang buka. Orang kata buka. Bentang dia tikam niaga tu. Tu geram kan. Ini negara aku pun aku kena minta lesen. Kau bukan negara saya. Macam gitu. Ada seorang aktivis ustaz tu kan menjerit-jerit kawan tu. Dia sound macam gitu ke. Bukan ni lah. Baik. Gambaran saya nak bawa di sini mas sekalian. Dan apa yang kita beri contoh itu sangat memberi kesan kepada pemahaman kita terhadap iman. Terhadap kehidupan terutama kerana Allah SWT mengajar kita dalam surah An-Nur ayat 35. Ini kaedah kita nak memahami kehidupan. Jarang kita mengambil faham tentang kehidupan dari sudut yang digaris pandukan oleh Allah SWT. Walaupun kita kata, ya saya beragama Islam, saya ikut Islam. Ikut Islam hukum yang mana telah dimaktubkan itu pun yang pada perbuatan amal khusus saja. Kadang-kadang amal umum, contoh kita bekerja, kan? Saya tajuk yang petang ni saya nak bawa dan tentang pada perbincangan kita yang lepas, mengakhiratkan dunia yang mengutamakan pahala dalam konsep semua ibadat kerja ni. Dan tajuk yang lebih khusus saya nyatakan bekerja untuk harta atau bekerja untuk pahala. Dia ada dua konsep. Islam ni duduk kat mana? Adakah kita ni bekerja untuk pahala atau tak boleh pahala, harta atau dua-duanya? Dia jadi confused dalam nak memahami perkara itu. Akhirnya, last sekali kita akan cenderung yang mana, bila tak faham, kita buat kerja akan jadi keliru. Apa bukti buat kerja tak faham? Dia akan rasa terbeban dengan pekerjaan itu. Nak tahu sesuatu perkara itu mendapat mendapat restu barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
adalah perkara itu dipermudahkan, diringankan dan tidak akan dibebankan. Walaupun taklif itu dipertanggungjawabkan, namun setiap tugas yang diberikan kita tidak akan terbeban kerana load atau kapasiti yang kita mampu tanggung itu mengatasi beban yang diberikan. Bermaksud sebagai contoh, bangunan yang kita tengok tersegar indah ni, sebenarnya kerana tanah yang kita pijak sekarang ni mampu menanggung beban bangunan. Dan tanah itu kapasiti menanggung lebih besar pada berat bangunan ini. So dia relax yang menanggung beban ini. Kita boleh siap makan elok, kerja elok, kadang-kadang tidur pula tu kadang-kadang. Time kerja. Tidur. Tak rasa terganggu. Sebab apa? Aman kita duduk kat bangunan ni. Cuba kalau tanah ni tak mampu menanggung beban. Tak payah kata satu tingkat, letak barang pun jeluh dah. Sebab tu sebelum nak membina bangunan, dia akan buat load test. Load test, letak batu-batu yang bulak-bulak besar tu, disusun macam Lego kan. Bentuk piramid. Kemudian, dia biarkan beberapa ketika, dah tengok satu tahap, tengok tanah tu tak mendap, okey, dan kita start construction. The first yang kita kena buat dalam membina, dia kena test load capacity. Dia buat soil investigation. Dia kena buat. Dia tak boleh tengok, ni tanah dia pijak pakai kaki dia. Keras ni. Oh, keras dia pijak-pijak ke situ, tak boleh. Dia ada kiraan. Dia masukkan piling yang kadang mula dia bor, dia gali. Kemudian dia keluarkan tanah. Dia keluarkan tanah, dia ambil sampel. Dia ambil sampel, dia baca jenis tanah jenis apa. Gambut ke, batu kikil ke, dia tengok. Ni kalau jenis gambut, lembut ni tak sesuai buat apa piling ni. Dia kena buat rough punya foundation. Dia kena buat, dia panggil asas rakyat, lebih kurang macam itu. Okay. Hidup kita cuma sekalian begitu, binaan. Al-mu'minun kal-bunya. Nabi dia kata, mukmin itu ibarat binaan. Memang Nabi bagi tamsilan ibarat bangunan. Dan surah An-Nur ayat 35 pun Allah kata, wa yu'ribullahul amsal lin-nas. An-Nur ayat 35, Allah bagi tahu bahawasanya manusia ni kena diberikan contoh. Dan memang kita kena banyak gunakan akal kita, bukan guna akal semata-mata, tapi akal kita mesti dipergunakan semaksimum boleh. Untuk merenung kehidupan yang banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Tapi bukan diselesaikan dengan berfikir tanpa ada tujuan. Dia tak boleh berfikir masalah macam mana nak bayar ni bulan ni. Aduh, dah sampai dah masuk bulan ni. Allah, baru masuk dah habis. Kata. Hai Allah, ada mula kot apa benda nak pula side income ni, side income, up income, low income, semua atas bawah, belakang ni nak buat. Bukan itu kegunaan akal kita semata-mata. Akal yang Allah berikan ini adalah untuk kita mencari the meaning of life ini, supaya hidup kita bermakna dan kita tidak terbeban dengan hidup ni. Dan percaya atau tidak jemaah sekalian, sampai tahap satu kajian yang mengatakan bahawa setiap orang, sampai dia buat macam ni, mesti ada anxiety. So sedap rasa cakap gitu. Ada. Tanpa sedar ni, tanpa tengok muka-muka ni macam anxiety ni macam ni. Macam tu. Dia kata gitu. Mesti ada. Siapa kata mesti ada? Sebab apa? Dengan keadaan hidup sekarang, dengan bebanan yang ada, dengan tugas yang ada, everything is must be counted. Semua nak dikira. Nak anak lagi, seorang kalau ni, yang kalau hantar sekolah, seorang ni, kata, tu tak suka baru orang dia punya pamper lah punya, korang seorang tu sebulan dah 800. Kalau seorang anak, kau 2 orang anak, 3 orang anak dah fikir. Tu bukan anak, belum mak anak lagi, mak kepada anak tu lagi. Lepas sekali kamu kerja lah, hak yang kamu tak boleh bagi kamu cari. Dia banyak fikir-fikir macam gitu. Hidup ni kalau salah perkiraan, salah percaturan, dia akan pergi pada kebenaran. Sebab semua benda. Sebab tu mereka begitu yakin, setengah-setengah pihak golongan mengatakan mesti stres. Mesti stres. Sebab apa? Sebab memang bila rujuk pada kebenaran, dia akan memberi kepada tekanan, dan tekanan itu membawa kepada kesan tertekan. Benda macam ni, load ni, dia ada pressure. Tapi sebenarnya kalau konteks dalam memahami mengurus tekanan dengan kefahaman, dia bukan mengurus tekanan dengan kebenaran.
Kenapa stres ni? Tak cukup duit lah tuan. Okey, sekarang macam mana nak hilangkan stres? Cari duit banyak-banyak. Tak susah-susah lah. Stres tidak akan dihilangkan dengan benda. Kerana stres tu sifat bukan benda. Stres bukan benda. Stres tu sifat yang datang disebabkan kekalutan fikiran yang tak boleh menanggung kepahaman. Dia tak boleh. Dia tak boleh menanggung kepahaman yang dipertanggungjawabkan kepada dia. Akhirnya dia tak boleh buat. Dia tak boleh move. Dia bukan move on, move forward. Ada orang kata saya tak boleh nak move on lah. Memanglah asyik move on yang lama tu apa? Dia kena move forward. Off yang lama, forward ke depan. Baru boleh maju. Dia kena move on. Dia nak move on, dia teringat lagi. Aku dulu ni teringat yang lama habis. Dia tak boleh sebab apa? Kegagalan dia nak memahami konsep ataupun makna kehidupan yang sepatutnya boleh diatasi dengan kefahaman tadi. Jadi bila kita ukur balik, rupanya manusia ini apabila salah dia memberi tamsil tadi. Kita pergi balik pada contoh. Dia gagal untuk berfikir nak renung. Sebenarnya setiap kejadian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Setiap kejadian yang Allah jadikan itu tidak jadi sia-sia. Itu baru bagi contoh bangunannya mas kan, belum bagi contoh langit bumi lagi. Ada satu tu bagi contoh pilot. Dia pilot. Saya ni boleh bercakap bangunan. Alhamdulillah saya ada background arkitek. Saya kalau dari segi formal education memang daripada sekolah agama dan sambung architecture. Habislah degree architecture. Tinggal Allah takdirkan saya further dalam buat Usuluddin hybrid system. Dia jadi lain mas kan. Jadi kalau anak-anak yang ada background agama ni, dia habis sekolah menengah tu habis, kemudian dia sambung buat sains. Tapi jangan seronokkan sains tu je. Dia kena dalami agama boleh. Dia akan nampak bertanpa worldwide ni dia punya overview dia. Dan ulama-ulama terdahulu boleh buka biografi ulama-ulama mutabar yang dulu. Sebagai contoh, cari Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih. Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih ini adalah pengasas kepada sifat 20 susunan. Yang duk kita ngaji sifat 20 susunan itu diasaskan oleh Imam Sanusi. Adapun sifat-sifat yang dibahaskan dalam sifat 20 telah pun diperbahaskan oleh ulama-ulama salaf, iaitu ulama-ulama 300 hijrah, 300 tahun hijrah dan 500 hijrah. Iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, semua cerita dah. Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala background astronomi. Dia belajar matematik. Konsep pengajian dulu gabungan. Tinggal sekarang ini diaturkan agar ada perbezaan, bukan akhirnya meninggalkan. Ini masalah kita ni. Bila kita membezakan, contoh boleh budak sekolah agama, budak sekolah sains. Last sekali kita tinggalkan agama ambil sains. Itu masalah tu. Orang agama pula, orang ambil agama malah pergi sains. Dia serah bulat-bulat ke orang sains serah bulat-bulat ke orang agama. Orang tu jadi kadang-kadang dia cacah mabah. Ilmu tuntutan kena sama-sama tahu apabila kita memerlukan perkara itu. Contoh dalam kehidupan. Rupanya ilmu yang mesti di-apply dalam kehidupan ni adalah jemaah sekalian, adalah ilmu tentang bagaimana memikir dan membina tentang kehidupan bersandarkan pada agama dan sains. Dua-dua ni. Dan Alhamdulillah Allah nampakkan saya lah tentang perbahasan ini. Sebab tu bila kita cerita tentang kehidupan, kita bukan sekadar hendak memberi satu bahasa klisenya, lah buat-buat sedap rasa lah, sedap-sedap hati. Ustaz bagi tazkirah Ustaz, 5 minit, 10 minit. Nak buat sedap rasa. Saya kalau panggil macam tu, saya takkan datang. Tapi ni tak apalah kan. Ni seling, ni harap bukan selingan. Agama bukan selingan. Agama adalah the built from. Root dia mesti ditumbuh dengan agama. Kerana dia roh. Sifat dia. Barulah nak pergi kepada, kalau dalam sains, gas cecair pepejal. Unsur apa yang nak dibangunkan tu mesti dibangunkan dulu. Unsur apa? Unsur ni sifat lah. Sifat yang mesti dibangunkan adalah benda yang tak nampak. Dan agama membincangkan perkara itu, mas kalian. Nak cerita bab duit. Mak kata roh atuk saya, kau tahu ke duit tu apa? Kita duk faham duit ni kena kerja kuat-kuat. Mana ada main kerja kuat-kuat duit tuan-tuan? Kalau kerja kuat-kuat dapat duit banyak, kita tengok berapa ramai orang kerja kuat-kuat. Kalau kerja keras-keras, pergi tengok angkat batu.
pikul besi. Kita kadang tekan je. Terap 15,000. Kadang kerja macam ni. Dia tu tak ada kerja. Dia tak nampak dia tengah fikir. Orang cakap tak ada kerja. Okey. Atas meja dia kosong ni. Dia macam ni. Macam ni. Okey, cuba buat ni apa yang saya fikir. Okey, present kat saya. Macam ni. Okey, sekarang cuba buat satu projection ni. Yang tunjuk kat saya ni. Kita pun cakap, dia tu nak buat kerja. Dia tak tahu dia kerja ngakal, dia buat fikir. 20,000 masuk. Nampak? Kalau duit kisahkan tentang tenaga fizikal, tu ramai dia orang kerja kuat. Tapi sebelum nak cerita fizikal, dia ada fasa unsur dia. Yang ni semangat dia, spirit. Duduk mana ni spirit ni? Keyakinan dia kat mana? Spirit ni cerita yakin. Yakin ni menang kat orang Islam. Sebab tu orang Islam orang beriman tak rugi. Keyakinan dia tak berbelah bagi. Solid kepada sumber yang tidak habis-habis. Yang ni bicara soal rezeki. Dia baru terjemahkan duit. Nampak? Kat situ perbandingan perbezaan. Sebab tu kita tak boleh nak letakkan fikiran kita ni sehingga kita ada sifat malas nak berfikir. Hati-hati je mas sekalian. Sebab tu Allah bagi kita akal kena berfikir dengan membaca lah. Cari ilmu. Kita buat kajian. Memang itu. Surah Al-Alaq ayat 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Berfikir, mengkaji kehidupan bukan nak mempersoalkan. Sebagai contoh saya bagi contoh binaan tadi. Sebagai contoh lain pula, sebagai contoh kita tengok yang saya nak bagi contoh tadi pilot. Dia cerita apa ni mas sekalian? Dia tunjuklah kokpit dia tu. Kokpit. Penerbang tu. Macam-macam apa fuse lah kat situ. Lampu-lampu macam lampu lilap pun ada. Betul tulis. Nipu lah nak apa semua katanya. Tapi dia tak apa, tapi dia tahu. Tapi dia bagi contoh. Dia kata apa? Dan Allah mengatakan dalam surah apa? Surah Al-Mulk tak silap. Bicara soal burung. Dan ada baca kan post tu. Ini kaedah berfikir. Kaedah berfikir yang menimbulkan kesedaran tentang kehidupan. Lalu kita merujuk kembali. Ke mana arah tuju kita nak bawa perbincangan tu? Siapa yang berkuasa atas hidup ni? Adakah kita dah comply dengan permintaan hak dia? Itu maksud dia. Sebab nak menembangkan besi yang besar tu, seorang manusia, berapa benda nak fikir. Allah nak terbangkan burung seekor tu je, dengan landing perfect, dengan terbang, dengan ikut GPS, altitude, magnitude ni semua tu. Dengan mata burung kecil, lalu sekecil macam kan? Tak ada pakai tower nak jaga, tak bertembung setakat ini, tak pernah dengar burung berlanggaran di langit. Tak ada. Terbang macam itu. Dah bermain-main di atas tu. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya mas sekalian, hidup ni bukan kita kontrol. So kita kena talikan dengan pihak berkuasa atau pihak yang maha berkuasa. Kalau kita kaitkan tadi dengan ilmu yang boleh mentadbir kehidupan. Tanpa ilmu tak boleh tadbir kehidupan itu. Tanpa kita memahami tentang binaan, unsur konsep binaan, konsep pilot tadi, maka takkan terbina lah urusan itu. Nah, begitulah kehidupan. Macam mana kita kata membina kehidupan itu dengan usaha kita mencari duit, membina, kita pun cari juga ilmu. Tapi ilmu kepada memahami kehidupan kita tolak tepi. Kita hanya belajar pada juzuk-juzuk kefahaman saja. Chapter-chapter saja. Apa chapter cari duit, chapter buat produk, chapter buat itu, chapter buat ni. Tapi dia main content dia, zero. Zero understanding. Cuma soalan ni, macam mana nak faham yang main tu? Di situ kena cari kefahaman. Dan sinilah kita bawa perbahasan dia. Yang ini pertama tadi yang kita bincang balik, bagaimana meluruskan kefahaman kita, mengkaji kembali kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Dan antara perkara yang mesti ditekankan adalah menggunakan akal fikiran yang bersandarkan kepada Al-Quran. Akal fikiran ni mesti digunakan untuk merenung kejadian kehidupan, yang mana kehidupan ini mestilah membawa kepada matlamat kejadian kita. Matlamat kejadian kita itu adalah untuk illa liya'budun. Iaitu nak menjadi hamba Allah. Kena faham perkataan hamba Allah. Sebut tentang hamba Allah, dia mesti merujuk kepada performance.
Hamba Allah yang merujuk kepada perbuatan ayyukum ahsanu amala. Ini yang dimasukkan kehidupan. Dan barulah dinilai bagaimana nak mencapai profesionalisme itu, profesional kita dalam kerja itu. Kerana kalau kita lihat jemaah sekalian, konsep profesional ataupun yang terbaik, dalam bahasa mudah, nak buat kerja terbaik, siapa yang mengasaskan excellent ni? Anda kena fikir. Dan adakah kita faham terbaik dan excellent itu adalah bersandarkan kepada kebendaan? Ni berbalik kepada teori yang kita tak faham selama ni. Adakah nak disandarkan kepada achievement dalam konteks berapa yang kita dapat merit, reward? Ataupun yang terbaik ini telah pun berada dalam KPI kita sebagai orang hamba Islam yang bergelar hamba Allah. Allah tak nak kita buat kerja main-main ni, mas. Tak ada istilah main-main buat kerja. Itu yang pertama. Dia akan jadi buat kerja all out, yakni yang terbaik. Dan Islam tidak pernah membeza-bezakan kerja. Itu yang saya tulis kenyataan satu masa dahulu, dan tadi ada seorang ulama Indonesia tu dia kupas balik. Wanita adakah harus bekerja? Soalan ni. Nak faham kerja dia faham apa? Kerja lah ustaz, siapa nak bayar tu bayar ni. Nampak? Mata duitan. Tu je. Adakah dia fahamkan maksud kerja itu adalah duit? Adakah kerja tu mesti dapat duit? Kalau kerja mesti dapat duit, sebab tu berkira kerja. Ini kan kerja aku. Apa? Aku buat ni dapat apa? Tengok jam. Ngam-ngam tepat dah, pum. Gaib. Dia belajar ilmu menghilang. Ilmu Naruto hilang tu. Hilang dah. Dan dia cakap cukup allergic. Ada satu kenyataan tu, memang kalau pakai ni rasa memang tak boleh pakai. Dia kata apa? Jangan di tempat kerja, jangan tunjuk rajin. Bukan bertambah gaji, tapi bertambah kerja. Faham tak dia? Dia bagi keynote dia macam tu. Rasa kalau macam inilah pemahaman ada ranap hidup ni. Bayangkan kalau semua kerja dinisbahkan dengan duit. Betul ke? Adakah kita datang kerja ni membawa value duit ataupun value diri? Dia pemahaman tu. Ini semua Islam ajar. Perfect. Value diri. Nilai diri. Value nilai. Harga diri. Lain. Value diri. Bila kita kaji kehidupan, kita akan dapat term-term yang padanya ada hikmah untuk digaji. Dalam kajian hakikat kehidupan ni, Allah bukakan hikmah kat situ, mas sekalian. Contoh dari perbahasan yang saya sedang sebut. Nilai diri dengan harga diri. Apa beza? Kamu lah nak berfikir tu kan? No, selama ni tak fikir, Ustaz. Saya ada harga diri, Ustaz. Harga diri berdasarkan apa? You punya harga diri berdasarkan apa? Gaji. Setengah orang dia tak harga diri berdasarkan brand. Berdasarkan apa yang dia pakai. Harga diri. Kita ni ada harga. Jangan murah sangat. Takkan RM8,000. RM10,000 lah. RM20,000 lah. Harga diri kita. Kalau sebut harga-harga ni, memang tak ada harga. Tapi jangan salah sebut. Tak ada harga diri. Tak ada satu harga yang boleh diletakkan pada diri. Kerana dia sangat berharga. Tu ayat dia. Kenapa sangat berharga? Kerana daripada nilai yang tak ternilai. Nilai diri dengan harga diri adalah diterjemahkan dengan kefahaman. Nilai adalah keyakinan. So dalaman. Nilai diri dia. Kalau dia melanggar nilai atau etika-etika yang telah digaris pandukan oleh agama terutama, dan apatah lagi kita pun ada etika-etika sebagai contoh integriti, automatic harga diri you loss, total loss. Ada orang diletakkan harga, sebab tu kadang-kadang dia bekerja, dia dah harta dia.
Bekerja sebab nak harta, bukan sebab nak kerja sangat pun. Sebab tu kadang-kadang kita kalau kita diberi peluang untuk own satu-satu institusi ataupun bisnes ke apa, kita akan marah kalau orang datang, kau ni nak kerja sebab nak duit je, aku nak pecat engkau. Kita akan marah, mas sekalian. Sebab memang ada orang bekerja sebab nak duit, sebab nak harta. Walaupun dia kata memanglah nak bayar tu bayar ni, itu bayar tu setelah dapat duit. Tapi sebelum dapat duit, bukan itu sebab kamu bekerja. Kerana kerja itu adalah perbuatan yang telah ditaklifkan, dipertanggungjawabkan kepada manusia melalui dirinya Allah telah hidupkan, yang dipanggil af'al, perbuatan. Yang mana kerja-kerja yang dimasukkan sepatutnya adalah beroleh pahala atau dosa. Kerana padanya itu, bagai contoh, ada orang letak diri dia, harga dia 20,000. Expected salary. Expected salary. Okey. Kita try dulu ya. Bila dia bekerja, maka kita pun buat observation. Kita tengok dia ni macam tak 20,000 lah. Dengan janji tak tepatinya, dengan cakap tak betulnya, dengan suka komplainnya. Dia datang tempat kerja bukan untuk komplimen, tapi nak komplainment. Dia datang, dia nak komplain dia kerja. Dia bukan nak komplimen dengan setiap kekurangan tu. Dia tahu ada mistake dalam beberapa area tu. Dia ada mistake, datang dia cover mistake tu. Tu tujuan dia bekerja. Majikan suka macam itu. Bukan kata, tuan, saya mengenal pasti 10 kekurangan yang ada pada kerja. Apa kau cakap? Habis dah 10 kekurangan kau buat apa kata? Apa tak suka macam tu? Saya dah atasi 10 kekurangan itu. Jadi saya cadangkan 1, 2, 3, 4. So majikan pun cakap, oh dia ni memang value betul. Bernilai betul. Sebab dia kerja dari hati dia yang tanpa berkira soal gaji. Sampai tahap walaupun dia tu harga dia dah habis, setelah kerja dah habis, dah tak ada gaji, tapi dia tetap bernilai untuk berada di mana-mana. Sampai satu tahap orang tak berani nak bayar dia kerana dia sangat berharga. Kenapa suri rumah sepatutnya tak ada gaji? Hati-hati mentaliti orang perempuan bekerja sebab nak gaji. Buat kerja rumah pun nak gaji. Sebab apa? Sebab suri rumah bukan orang gaji. Betul tak? Satu. Keduanya, nilai pada wanita itu, Nabi kata, Nabi SAW sabda mafhum hadis, sebaik-baik perhiasan dunia, wanita solehah. Wanita solehah ni, dia punya spek dia sangat mudah sebenarnya. Tetapi ditanggapi oleh kebanyakan wanita sangat susah. Sebab apa? Dia sangat mudah, tapi sangat susah. Kenapa? So, orang puan jawab. Bila kabat panggil saya memang suka soal jawab. Seronok sikit. Saya bercakap 5 minit lagi. Kerana senang sangat. Tu dia jadi susah tu. Itu jawapan dia. Senang sangat jadi susah. Macam mana tu Ustaz? Kita dah faham susah sebab pikul barang kan. Belut licin. Senang ke susah sangat? Tu sebab licin sangat. Sebab mudah sangat orang perempuan. Pertama, mudahnya Allah meletakkan tanggungjawab kepada perkara-perkara yang bersifat mali, harta ni, benda ni tidak pada perempuan. Semua lelaki. Menjaga lelaki, mendidik lelaki, memahati semua lelaki. Wanita pelihara harga diri dan nilai diri. Tugas wanita paling susah nak maintain dirinya sebagai wanita. Nak maintain nilai yang Allah jadikan daripada syurga, agar dia tak jual diri dia untuk dunia. Berapa ramai wanita ni dieksploitasikan. Walaupun dia kata dia tak nak berharap suaminya. Suami pun hati-hati mengeksploitasikan isteri. Akhirnya dia bekerja untuk harta, bukan untuk pahala. Kalau untuk pahala, rumah banyak kerja dah. Betul tak? Kerja rumah habis. Tak habis. Ada pencen? Pencen lah Ustaz saya dengan kerja rumah ni. Bila masa pula pencen ni. Ada off day? Tak ada. Zaman sekarang je dinamakan me time. Wanita-wanita nowadays millennium
Wanita dulu tak ada pun, Tok Wan kita tak ada pun me time pun. Tapi senyum dia sebab kerja dia jelas untuk apa. Ada pun kerja nak cari harta pun sebenarnya untuk pahala. Betul tak? Semua untuk pahala. Dia kerja ni mesti untuk pahala. Akhirnya kerana kerja untuk pahala, barulah dia berharta. Berharta yang tidak terbeban. Berbalik pada konsep kita tadi. Mana-mana perbuatan-perbuatan yang mendapat ridha atau restu pada Allah SWT, dia akan mendapat kemudahan. Kemudahan boleh kita terjemahkan dengan all facility. Allah permudahkan. Antara kemudahan yang Allah bagi, hati dia lapang di dalam mengendalikan urusan itu. Walaupun berat di mata manusia, tapi tetap ringan di sisi dia. Manusia nampak Allah kerja lagi, anak lagi, ini lagi. Biasa orang split kan, kerja lagi, rumah tu macam bukan kerja. Walau sekali kerja. Semua kerja. Dan orang Islam itu tidak pisahkan dunia dan akhirat. Islam menyatukan. Sehingga kan kita namakan mengakhiratkan dunia. Sehingga kan hari ini kalau kita bekerja untuk pahala, wallahi mas sekalian, kalau kita yakin kita datang tempat kerja ini kerana ibadah, maka wajib niat untuk pahala untuk Allah. Wajib lah. Dan bila kita niat untuk Allah, maka pertama sekali kita tak akan buat benda yang sia-sia dan memberikan kerosakan, memberikan kesusahan kepada orang. Tak boleh. Itu perkara-perkara yang melanggar arahan, hukum hakam itu mesti dijaga. Ya. Bila begitu cuma sekalian, kita dapat gaji ujung bulan sebagai contoh. Hari pertama tak dapat, hari kedua belum dapat, hari tiga belum dapat, hari keempat belum dapat, dan dilonggokkan 30 hari baru dapat. Baik, Allah dah bayar dulu dah hari pertama. Dia dewan kita kerja, every time, masa yang diberikan, semua dibayar. Dibayar dengan pahala. Dan pahala ini akan menjadi insurans, grant kepada gaji kita. Bila dalam tempoh 30 hari dia bekerja, pahala, mungkin ada dosa, istighfar. Bila malam masuk istighfar, dia balik kerja istighfar, dia selalu istighfar. Maka banyaknya pahala daripada dosa, maka gajinya akan jadi berkat. Ramai orang mencari banyak tapi tidak cari berkat. Menambah pendapatan tapi tidak menambah keberkatan. Akhirnya pahala itu dilonggokkan, diberkati pada gaji. Maka gaji ini membuatkan dia bertambah-tambah baik. Performance dia sentiasa naik. Kerana keberkatan daripada hasilan itu membuatkan dia nak kerja lagi. Semangat dia. Bukan sebab semangat dapat gaji. Dah, gaji itu diberkati oleh Allah. Dia datang kerja semangat. Performance naik. Dan akhirnya orang akan nampak dia ni sangat bernilai. Itu paling penting. Jangan sampai orang anggap kita ni cuba nak letakkan harga tetapi tidak bernilai. Hati-hati. Itu bernilai itu adalah kerana prinsip yang kita bawa. Apatah lagi pahala tadi tu prinsip. Akhirnya harga yang kita letakkan tu tidak berkira. Tetapi kerana tidak berkira, prinsipnya ada, dia menjadi jaminan balik. Orang jadi tak berkira nak bayar ada sebenarnya. Cuma setakat ini limitation manusia, dia boleh bayar setakat tu je. Tapi ingat, Allah SWT mengurus takbir alam ini, mengurus takbir rezeki, dan Allah akan datangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Apa datang rezeki tak disangka-sangka? Daripada jalan nilai yang telah dibina dalam hidup dia. Dan ini mas sekalian, kita akan dapat jika kita benar-benar menghayati maksud kehidupan ini. Wallahualam, saya kira itu dulu perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini, meluruskan kefahaman tentang konsep kehidupan bersandarkan pada kebenaran, menjaga akal fikiran agar kita mampu menilai dan mencari contoh-contoh yang memberikan input di dalam kefahaman. Akhirnya kita pergi kepada prestasi yang terbaik, dan terbaik ini tidak akan dinisbahkan dengan harga. RM, amount terbaik ni dia mengatasi harga. Sehingga kan dia yang kawal harga. Sebagai contoh, saya boleh bagi contoh lukisan, sebagai contoh Leonardo da Vinci kan, lukisan tu. Tengok, dia dah lukis lama dah. Tetapi harga tak mampu menetapkan nilai dia. Malah nilai yang akan menentukan harga dia. Dia bawa makin lama makin mahal, makin lama makin mahal. Kita kena jadi macam tu. Jangan makin lama makin tak berguna. Dia ni ada tak ada pun sama je. Habislah. Kalau macam itulah nyanya hidup kita. Wallahualam. Mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan.
Tekan saya kata tukaran bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini, sehingga kita bertemu lagi pada seri akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.